Bismillahirrahmanirrahim. Membina masjid. Projek yang pertama yang Nabi buat bila mendirikan kerajaan Islam ialah membina masjid. Bukan membina rumah lain dulu baru masjid kediaan sekali. Lain dengan manusia pada hari ini, kalau buat perumahan, buat rumah habis-habis dulu, letak di ujung masjid. Masjid duduk ceruk sekali, orang nak pergi pun payah. Letak atas bukit, orang tua nak naik pun susah. Ini tak kena dengan pembangunan Islam. Di mana bila Nabi buka Madinah, projek yang pertama ialah mendirikan masjid. Kerana masjid tempat untuk membangun manusia, membangun insan, membangun manusia dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia. Bukan dengan duit. Duit boleh cari kediang. Boleh cari kediang duit itu. Bangun manusia itu dulu. Allah Ta'ala jadikan Mekah negeri yang kering. Tak ada hasil apa. Tak ada hasil. Allah Ta'ala turunkan Quran. Bangunkan manusia. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang berkah melimpah ruah dari seluruh pelosok dunia. Hubungan antara umat manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hubungan yang penting. Bersesuaian dengan itu, langkah pertama yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendirikan masjid. Dengan tertegaknya masjid bermakna tegak syiar yang penting bagi Islam, yang sentiasa diperangi oleh musuh dari segenap penjuru. Untuk membina manusia yang kuat imannya, yang kuat ilmu agamanya, yang kuat peranganya, untuk membawa Islam yang akan menghadapi musuh yang ramai dari segenap penjuru. Musuh dari luar, musuh dari dalam, musuh orang kafir, musuh orang munafik, dan macam-macam musuh. Maka memerlukan orang yang sangat kuat imannya untuk menegakkan Islam. Pembinaan masjid telah menyediakan tempat bagi umat Islam untuk mendirikan ibadat sembahyang yang merupakan penyambung di antara hamba dan Allah, Tuhan semesta alam, serta membersihkan hati dari diselaputi oleh daki-daki dunia yang mencemarkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid juga menjadi asas yang kukuh kepada pembinaan masyarakat dan negara Islam. Kerana keteguhan masyarakat Islam adalah berteraskan kepada ikatan akidah dan ikatan iman yang kuat dan pegangan yang teguh kepada ajaran Islam. Ikatan yang teguh dan kukuh ini adalah bersumber dan terpancar dari masjid yang penuh dengan keberkatan, di mana Allah Ta'ala tidak mahu kita putus hubungan dengan dia. Allah Ta'ala sayang dan kasih pada kita. Walaupun kita hidup dalam keadaan dunia yang kita tengok, yang kita rasa, yang kita makan, macam-macam. Dunia ni, jangan lupa pada Allah Ta'ala. Inilah hikmat supaya kita semayang 5 waktu. Setelah kerja untuk dunia, menikmati dunia, balik berhubung dengan Allah Ta'ala. Semayang. Masa sembahyang tu pula ingat lagi ke dunia. Tengah sembahyang ingat ke nampak kawan ikan laut, nampak kedai siapa dia lah nak jaga, nampak kebun, nampak apa tengah sembahyang, nampak lagi tengah sembahyang pun. Ini adalah kelemahan manusia. Kadang-kadang tengah sembahyang tu teringat hak barang lupa tok kat mana, tengah sembahyang. Itu kelemahan pada manusia. Dan Allah Ta'ala ikatkan kita dengan dia, dengan menyediakan ibadat. Maka masjid adalah tempat kita beribadat untuk mengadakan hubungan dengan Allah secara berjamaah. Masjid juga merupakan tempat bagi menjalinkan ikatan ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam. Menurut adat-adatnya, kerana umat Islam boleh bertemu antara satu sama lain di waktu sembahyang. Mereka bermesra di antara satu sama lain tanpa mengira pangkat, keturunan dan harta. Di samping menerima ilmu dan menunggu arahan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Masjid yang melahirkan perkara seperti ini ialah masjid yang dimakmurkan sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang membina manusia, masjid yang dimakmurkan. Bukan sahaja beribadat, termasuk berjamaah, bertemu antara satu sama lain. Sementara nak tunggu semayang pula, dengar ilmu agama. Ataupun kalau tak ada ilmu, bercakap antara satu sama lain. Bercakap, berbual antara satu sama lain. Sementara tunggu semayang. Menjalinkan hubungan persaudaraan bila mari ke masjid. Sekurang-kurangnya wajib pada hari Jumaat, mari ke masjid. Berhubung antara satu sama lain. Bukan saja dalam hubungan dengan Allah, termasuk dalam hubungan sesama Islam. Dengan syarat masjid itu masjid yang dimakmurkan mengikut firman Allah Ta'ala. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maksudnya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta tetap mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun selain daripada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharap termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Di mana yang layak memakmurkan masjid ialah mereka yang beriman, yang percaya pada hari akhirat, percaya pada Allah, percaya pada akhirat, percaya ada pahala dan ada dosa, ada balasan dan ada akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mendirikan semayang, beribadat, menghadap pada Allah Ta'ala, dan mereka menunaikan zakat, menunaikan tanggungjawab harta benda yang diambil daripada mereka yang berada, mereka yang mampu, dia beri pada mereka yang tidak mampu. Zakat adalah wajib pada orang Islam. Pada orang kafir tak wajib zakat. Mereka dikenakan cukai, dikenakan kharaj, dikenakan jizyah. Itu cukai-cukai dalam Islam. Kalau zakat mesti ada nisab. Ada nisab zakat ni. Nisab ni ialah harta yang lebih daripada keperluan diri, keluarga dan anak beranak. Melampau lebih pada penggunaan diri. Maka dicabut daripadanya 2,5%. Ataupun mengikut zakat pertanian, diambil daripadanya. Makna zakat diambil daripada mereka yang berada. Maka begitulah juga cukai, diambil pada orang yang bukan Islam. Bukan Islam yang berada. Mereka yang miskin, yang tak berada, yang tak ada kerja, tak diambil zakat, tak dikenakan cukai. Ini mengikut pemberatan Islam. Apa yang berlaku pada hari ini, gomo berlaku. Tak kira orang miskin, habis gomo cukai berlaku. Patut kena ikut kaedah zakat ini. Masjid menghidupkan zakat. Dengan sebab itu, apabila Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima surat daripada gubernur dia yang mengatakan bahawa orang masuk Islam ramai sangat. Bila ramai masuk Islam, menyebabkan cukai jadi kurang, kata dia. Orang Islam beri zakat, orang kafir beri cukai. Bila banyak masuk Islam, jadi cukai jadi kurang. Lalu Umar Aziz tulis surat pada gubernur dia, balas surat itu, innallaha ba'atha Muhammadan da'ian walam yab'athu jabian. Allah Ta'ala mengutuskan Muhammad untuk mengajak orang masuk Islam. Bukan kerja untuk pungut cukai orang. Kerja Nabi. Jangan takut rezeki jadi kurang bila kita ikut Islam. Rezeki akan jadi bertambah, kita kena sedar. Bertambah zakat. Bertambah bukan saja zakat, termasuklah wakaf. Termasuklah orang menggunakan sumbangan-sumbangan harta. Ini mengikut Islam. Di mana mereka yang berada beri zakat. Dalam masa yang sama, mereka buat pula rumah-rumah untuk kebajikan. Di zaman dahulu, zaman kerajaan Islam dulu, orang yang berada, dia buat rumah tumpangan percuma. Dalam istilah ini hotel percuma. Hotel ni ialah rumah orang yang bermusafir, tupang. Maka dibuat rumah percuma untuk mereka yang musafir. Menyebabkan orang musafir
berkumpul di situ, duduk di situ. Bila orang musafir duduk di situ, ada masjid pula. Bila ada masjid, orang ramai. Bila ada orang ramai, orang nak jual pula. Orang nak meniaga di situ. Menyebabkan pertaniannya, ternakannya, datang di situ banyak, melempah dan melempahnya zakat. Melempahnya zakat menimbulkan kekayaan kepada harta negara. Ini kaedah Islam. Apa yang berlaku pada hari ini, orang yang mereka dok cara Islam ni duduk takut. Duduk takut nak laksanakan Islam, takut tak ada pitih, tak ada harta. Dia tak sedar bahawa Islam ni memberi berkat. Menunaikan zakat, termasuk memakmurkan masjid itu ialah mereka yang menyumbang, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut melainkan kepada Allah. Mereka yang berjuang, yang berani untuk menegakkan Islam, yang berani melawan musuh-musuh Islam, tak takut melainkan kepada Allah. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim pada tiap-tiap rakaat. Yang jadi masalahnya pasal apa? Ihdinas siratal mustaqim duk baca tapi tak dapat hidayah. Sebabnya tak ikhlas. Hatinya tak ikhlas, tak sungguh menghadap pada Allah Taala, tidak khusyuk dengan cara yang betul. Dan firman Allah lagi, la taqum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Maksudnya, sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang beriman. Ayat ini berkait dengan Masjid Quba, di mana Nabi mendirikan Masjid Quba. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, singgah di Quba, di situ dibuat masjid. Kemudian orang di Madinah ada orang munafik. Orang munafik nak lawan orang Islam, dia buat masjid juga. Munafik ini ialah mereka yang berpura-pura mengaku Islam, nak lawan Nabi. Ketua dia Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib ni dalam bahasa Melayu Tok Lebah. Bukan Melayu, nama Tok Lebah mana? Abu Amir Ar-Rahib. Dia seorang rahib, tahu tentang agama Kristian. Rahib nak lawan Islam, nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi menghadapi ancaman musuh daripada Rom yang berhimpun di Tabuk. Nabi mengerahkan orang Islam supaya menyumbang derma nak pergi ke Tabuk, perjalanan yang jauh. Musim panas pula. Lalu Abu Amir Ar-Rahib buat masjid yang lawa, yang comel. Masjid ini disebut Masjid Dirar. Masjid yang memberi kemudaratan kepada Islam. Dia jemput Nabi pergi sembahyang di masjid itu. Untuk nak cari orang, ajak Nabi pergi sembahyang resmi masjid itu. Tujuannya supaya orang yang pergi ke Masjid Quba, pergi masjid dia. Dan Nabi leka daripada nak pergi ke Tabuk. Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Allah Ta'ala turun ayat Masjid Dirar. Masjid Dirar, dan Allah Ta'ala turun ayat yang dibaca ni Masjid Quba. Mu jangan pergi di masjid, la taqum fihi abada. Jangan pergi ke masjid-masjid yang didirikan bukan kerana Allah itu. Tuhan kata jangan pergi sekali-kali. Masjidun ussisa 'ala taqwa. Pergi ke masjid yang diasaskan di atas bertakwa kepada Allah. Iaitulah Masjid Quba, Masjid Nabi SAW. Ayat ni turun, lalu Nabi memerintah sahabat dia membakar Masjid Dirar. Bakar Masjid Dirar, Abu Amir Ar-Rahib yang menjadi musuh Islam. Jadi bukan kita nak suruh bakar masjid, tidak. Ini lain, ini cerita zaman Nabi. Hari ini apa yang orang Islam buat ialah orang Islam tawan gereja tukar jadi masjid. Bila orang masuk Islam, gereja buah jadi masjid. Begitulah jadi ini. Walaupun ayat ini ditujukan Masjid Quba, tetapi ia menjadi dasar kepada penegakan masjid-masjid lain. Dan Masjid Madinah adalah lebih utama kerana ia tegak di atas dasar takwa dan dimakmurkan oleh orang-orang yang layak memakmurkannya. Walaupun ayat ini sebut Masjid Quba,
Tapi Masjid Madinah lebih afdal daripada Masjid Quba. Disebut dalam hadis, barang siapa yang sembahyang di Masjid Mekah, dia beri pahala 100,000. Sembahyang Masjid Madinah, pahala 1,000 kelebihan, kali ganda. Sembahyang Masjid Aqsa, dia 500 kali ganda daripada masjid-masjid yang lain. Barang siapa yang berwuduk di rumah dia, tempat dia singgah di Madinah, kemudian pergi sembahyang Masjid Quba, dia beri kepadanya pahala umrah. Pembinaan masjid juga ada hubungan dengan penegakan harakah Islamiah, gerakan Islam, atau pembinaan ruh tauhid yang bersih dari pemujaan terhadap taghut dan lain-lain lagi. Bahkan pembinaan masjid itu juga mestilah bertitik tolak dari penentangan terhadap taghut tanpa rasa takut dan gentar. Firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Suratul Jin ayat 18. Maksudnya dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ayat ini suratul Jin mengesahkan ucapan jin. Sama-sama dia, jin pun semayang di masjid yang didirikan di atas takwa. Masjid didirikan kerana Allah, bukan masjid yang didirikan di atas zirar, termasuk makhluk jin, makhluk gaib. Mereka juga disuruh pilih masjid-masjid yang ada keberkatan, bukan sembahyang ikut suka masjid mana. Mendirikan masjid itu juga adalah sebagai memenuhi tuntutan setelah diberi kuasa menegakkan negara Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni mereka memerintah negeri, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, buat baik, buat kebajikan, dan mencegah perbuatan mungkar, dan kepada Allah sahaja kembali segala urusan. Ayat ini berkait dengan rukun negara Islam, rukun pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam ni, orang yang diberi kuasa kepada dia, dia mendirikan sembahyang. Tak disebut mendirikan masjid. Pasal apa pula mendirikan sembahyang di sini? Kerana ada orang dibuat masjid tak sembahyang. PT banyak orang masjid, dia sendiri tak sembahyang. Ada juga, Allah Ta'ala tahu. Mendirikan sembahyang dengan sendiri mendirikan masjid ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Sedar bukan sahaja masa sembahyang, lepas sembahyang pun ada dosa dan pahala. Memerintah negara dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala, meninggalkan yang haram. Jangan memerintah negara ni lain, tak ada hubungan dengan Tuhan. Di sini mereka yang memerintah negara ada hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah, maka dia memerintah dengan baik, tidak rasuah, tidak menipu rakyat, tidak zalim pada rakyat, kerana dia sedar dia akan disoal oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Orang yang mendirikan sembahyang syarat untuk menjadi ketua yang memerintah negara, yang ada hubungan dengan Tuhan, yang adil. Wa atawuz zakah, mereka yang menunaikan zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada mereka yang kaya, diagih pada mereka yang memerlukan pertolongan. Wa amaru bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada kebajikan. Negara berkebajikan, bukan negara kebajikan. Dalam ilmu politik hari ini, ilmu politik orang putih, dia panggil welfare state, negara kebajikan. Negara buat kebajikan, bantu orang miskin saja, sekadar itu saja, belajar percuma, seperti percuma. Dalam Islam, negara berkebajikan, kebajikannya lebih luas, bukan sahaja dalam membantu orang miskin, termasuklah dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, yang menggalakkan rakyat melakukan kerja-kerja kebajikan, bukan pemerintah sahaja. Wa nahaw 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Di antaranya ialah menasihat rakyat supaya meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran.
dan menjalankan hukum Allah, hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir. Dijalankan hukuman ini untuk mencegah kemungkaran. Bila hukum Allah ditegakkan, menyebabkan kemungkaran akan hilang. Dengan syarat hukum Islam, bukan hukum yang tidak Islam. Kalau bukan hukum Islam, orang tak takut, orang tak gerung. Kerana hukum Islam ni ada roh, ada iman, ada akidah, ada hubungan dengan Allah. Nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Adapun hukum manusia, boleh hebat bunuh gantung sekalipun, tak ada nakalam min Allah. Tak ada kehebatan hukuman itu. Dan sebab itulah kita melihat, walaupun dihukum gantung sampai mati mereka yang ada dadah, orang ada semacam, orang tak takut. Kerana hukum ni tidak ada keberkatan. Tetapi hukum Islam, walaupun tak digantung sampai mati, disebab menyebabkan bukan sahaja orang Islam, termasuk orang kafir pun tertarik dengan hukum Islam. Contohnya, hari ini berlaku di Aceh. Bila Aceh melaksanakan syariat Islam, dia beri otonomi pada Aceh untuk melaksanakan syariat Islam. Aceh dia beri oleh kerajaan Indonesia. Yang boleh laksana hukuman sebab saja. Hukuman sebab, hukuman rotan. Kerak tangan masih ada halangan. Hukuman yang rejam masih ada halangan. Sebab saja. Di mana dia sebab mengikut cara Islam. Sebabnya godang pihak dengan tidak mencederakan, tidak menyakitkan. Tetapi disaksikan oleh orang ramai, malu. Sebab 20, sebab 30, sebab 40 kali disebab dengan rotan yang tidak mencederakan, tetapi memalukan. Di mana orang yang bukan Islam dia beri pilih, sama ada pilih Islam ataupun pilih undang-undang sivil. Munah mana orang bukan Islam di Aceh ni. Akhirnya dia pilih hukum Islam. Kerana undang-undang yang bukan Islam kena J 4 bulan. Undang-undang Islam kena sebab 20 kali. 20 kali tahan tak apa dia kata. Lepas tu boleh balik jumpa anak bini. J 4 bulan pisah dengan anak bini. Biarlah kena godang madu sekejap je dia kata. Dia pilih. Menyebabkan orang bukan Islam memilih hukum Islam. Ini akan berlaku. Dan undang-undang ni ada kehebatan. Wanhau 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Walillahi aqibatul umur, dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Di mana kita percaya bahawa kita akan balik pada Allah Ta'ala. Akan balik pada hari kiamat. Akan dihisap segala amal baik dan amal jahat. Ini ialah wawasan. Orang sekarang sebut wawasan. Wawasan ni masa depan. Masa depan kita adalah masa depan hari akhirat. Bukan wawasan 20-20. Tinggal 2 tahun, betul tak ada lah. Tidak, itu pendek sangat. Wawasan kita di dunia sehingga hari akhirat. Ini diajar oleh Allah Ta'ala. Jangan ikut produk pakaian. Masjid yang didirikan mestilah benar-benar menambah hati agar sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan sibuk. Firman Allah Ta'ala, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bi'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, maksudnya, dia dalam masjid-masjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dimuliakan. Disebut namanya di dalamnya, dalam masjid itu, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Oleh lelaki yang ghalibnya termasuk perempuan, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah. Walaupun dalam keadaan sibuk bekerja, berniaga, jual beli, tak lupa pada Allah. Dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang padanya bergoncang segala hati dan penglihatan. Mereka takut hari kiamat. Walaupun mereka sibuk berniaga, sibuk jual beli, takut pada hari kiamat. Pergi ke masjid, ingat pada Allah.
memberi balasan. Dia percaya hari kiamat mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan kurnianya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya tanpa batas. Allah Ta'ala beri rezeki pada hari itu kalau kita ikut Islam, datang keberkatan. Nabi sebut kepada anak berhatim At-Tai, iaitulah yang terkenal, dia seorang Kristian, dan kata menghadap Nabi. Hatim At-Tai ini ialah seorang pemimpin kabilah Arab di zaman jahiliah, yang dia baik masa jahiliah. Dia tolong orang zaman jahiliah, dia bantu orang, memuliakan tetamu, dan kisah yang terkenal. Lalu pernah dia ada kuda yang baik, kuda yang comel. Ada orang mari nak beli kuda dia, kuda yang comel ni. Tiba-tiba dia nak layan ke tetamu, tak ada lauk, kambing tak ada, apa tak ada, yang sembelih kuda dia. Masuk kuda, ajak tetamu makan. Dia tanya pasal apa mari ni. Tetamu tu kata, mari nak beli kuda. Orang kata kuda comel sangat, saya sembelih dah dia. Makan. Ini Hatim At-Tai. Dan Nabi, dia mati belum pada Nabi Zahir. Anak beranak dia, Bani Taik, diserang oleh badan tentera Islam. Tentera Islam. Kemudian anak dia Adi bin Hatim, seorang Badri, melarikan diri ke Rom, ke Bizantin. Dia lari. Adik-adik perempuan dia ditawan. Lalu diperkenalkan kepada Nabi, mereka ni adalah anak beranak Hatim At-Tai. Lalu Nabi kata, bebaskan mereka, kerana ayah mereka baik. Ayah mereka seorang yang berbudi. Ayah mereka berakhlak dengan akhlak Islam di masa jahiliah. Bebaskan mereka. Lalu adik perempuan para adik ni pergi cari abang dia yang melarikan diri ke Rom. Jumpa dengan abang dia, mu ni bahasa dak erti, melepaskan dirimu saja, mu tinggal aku adikmu. Abang yang tak tanggungjawab. Pergi berjumpa dengan Muhammad, jumpa dengan Rasulullah, mu tengok macam mana dia. Lalu adik pun pergi dalam keadaan masih agama Kristian, dalam keadaan pakai rata di leher ada salib. Nabi tengok salib ada di leher. Nabi kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri dan pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kata adik kami orang Kristian tak sembah padri, tak sembah pendeta. Nabi kata, walaupun mudah sembah, mungkin pakai hukum hak mereka reka. Hukum hak mereka buat. Pakai hukum yang manusia reka juga, macam sembah Tuhan yang lain daripada Allah, kata Nabi. Lalu Nabi ajak pergi ke rumah dia. Sampai tengah jalan, ada orang puang minta apa dengan Nabi. Nabi layan ke orang puang ni. Tak ada pengawal peribadi pula. Lalu dia memikir, Adi bin Hatim memikir, ini bukan raja ni. Kalau raja ada pengawal, ini Nabi sungguh. Nabi sungguh. Lalu Nabi jemput naik atas rumah. Nabi jemput naik atas rumah, oleh kerana dia seorang bangsawan, padri, orang yang ada pengaruh. Nabi hormat. Nabi ambil bata. Duduk atas bata ni. Orang Arab dia duduk atas bata. Orang Melayu tak boleh duduk atas bata, lagi bisu. Dah orang Melayu. Duduk atas bata. Kata Adi, tidak. Mu lah duduk. Tak, mu tak tamu aku duduk. Kata Adi, aku tahu mu ni takut nak ikut Islam ni. Kerana Islam ni dalam keadaan lemah. Percayalah wahai Adi, Islam akan berjaya di pertolongan oleh Allah Ta'ala. Mu kena ada Hirah. Tahu, aku tak pergi lagi. Akan tiba masanya Islam akan menakluk Hirah, pusat kerajaan Parsi. Dan perempuan-perempuan Hirah akan datang ke Mekah dengan tidak ada siapa yang ganggu dia. Tak ada orang lelaki ring dia, tak ada orang ganggu, aman bila Islam memerintah. Wahai Adi, aku tahu mu takut nak masuk Islam. Islam ni miskin, tak ada piti, tak ada duit.
fakir Islam ni. Akan tiba masanya wa'adi. Islam menang, harta melempah ruah. Sehingga tak cukup orang nak beri harta itu. Akan tiba masanya. Akhirnya, Adi masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islam. Dan bila Nabi wafat, kabilah Arab murtad. Adi bin Hatim tidak murtad. Adi bin Hatim mempertahankan kaum dia terus dengan Islam. Dan mengajak kabilah-kabilah lain bersama dengan dia terus beriman walaupun Nabi sudah wafat. Adi bin Hatim At-Ta'i yang terkenal ni, kata Adi, Allah Ta'ala panjang kaummu aku tengok Islam berjaya sungguh, Parsi jatuh, dia sempat hidup dalam Sayyidina Umar, dan aku tengok orang puan pergi ke Mekah dalam keadaan aman. Aku tak tengok lagi harta melempah. Maka dia akan berlaku. Kalau hak ni berlaku, maka bila Islam memerintah harta melempah roh akan berlaku, kata Adi. Aku lihat ini betul. Dan masa Sayyidina Umar, dia pergi ke Madinah. Dia melawat, jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia tanya, "Mu kenal ada aku?" Dia kata, "Sayyidina Umar, mu kenal ada aku?" Sayyidina Umar kata, "Aku kenal mu. Adi bin Hatim At-Ta'i. Mu teguh dengan Islam masa orang lari. Masa orang lari mu dengan Islam. Masa orang tak ikut mengikut Islam," kata Sayyidina Umar. Maka dia berbangga dengan dimuliakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Nabi yang memuliakan dia. Jadi yang menarik ialah keberkatan. Allah Ta'ala sebut, "Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah Ta'ala beri rezeki pada siapa yang dia kehendaki dengan tidak terhitung banyaknya. Kita menyaksikan bila pemerintah tak ikut Islam, pemerintah yang kaya pun jadi basak, pemerintah yang harta banyak pun jadi basak kalau tak ikut Islam. Memusnahkan harta yang Tuhan beri, tidak ada keberkatan. Kita tengoklah orang Arab yang kaya dengan kemewahan, minyaknya melimpah ruah, duduk berikan mereka, beri ke Israel, beri ke Yahudi. Hidup dalam keadaan menjadi abdi pada orang. Ini jadi pengajaran kepada kita bagaimana kalau kita tak ikut Tuhan, kaya pun tak jadi apa. Kita kena ikut Tuhan, kita susah pun dapat pahala, senang pun dapat pahala. Kalau senang menjadi orang yang syukur, susah menjadi orang yang sabar. Tak ada melainkan kepada Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya, penegakan masjid itu adalah bertolak dari seluruh ajaran Islam yang sempurna, di mana ia melibatkan seluruh kegiatan jamaah Islam dan negaranya. Ia bukan ditegakkan oleh masyarakat yang dibelenggu oleh kepercayaan yang tidak syumul terhadap Islam, dan mendirikan masjid hanya sebagai pameran dan tayangan sahaja. Masjid yang bertitik tolak dari ajaran Islam yang menyeluruh akan dapat memimpin dan membentuk kegiatan yang bukan sahaja di dalam masjid tetapi juga di luar masjid. Masjid yang dimasukkan dalam Quran yang kita baca, masjid yang dimakmurkan. Dimakmurkan bukan sahaja untuk kegiatan beribadat, belajar agama, berzikir, berdoa, bertahajud dalam masjid, termasuklah seluruh kegiatan dunia yang melibatkan masyarakat dan negara. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Kan itulah bila Nabi mendirikan masjid. Masjid itu bukan sahaja tempat sembahyang jemaah, bukan sahaja tempat Nabi berkhutbah, menyampaikan ilmu, termasuk menerima kedatangan masyarakat. Sama ada masyarakat Islam yang bermasalah, masjid menjadi mahkamah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Daripada masalah keluarga, nikah kahwin, sehinggalah undang-undang jenayah dihukumkan di masjid. Undang qisas, hudud, mahkamahnya di masjid di masa itu.
Termasuklah Nabi melantik wakil-wakil yang memerintah daerah di seluruh daerah Islam. Melantik penglima-penglima tentera, dilantik di masjid. Memberi amanat kepada pemimpin tentera, kepada pegawai di masjid. Dan masjid juga Nabi menerima kunjungan orang kafir. Orang kafir. Disebut dalam hadis bagaimana oleh kerana masjid dia tak ada pagar, pintu sebagaimana pada hari ini. Bagaimana orang Badui masuk dengan wuta-wuta dalam masjid. Tanya mana Muhammad? Mana? Orang tunjuk tu dia, duduk yang duduk tu. Lalu dia soal beberapa soalan dan Nabi jawab soalan itu. Bila Nabi jawab, dia puas hati dan dia masuk Islam. Kalau halal dia daripada awal lagi, tak jadi masuk Islam lah. Tak jadi masuk Islam. Nabi suruh sabar. Dan baru mereka ada adab. Ada orang Badui yang datang, yang dah masuk Islam. Masuk Islam dah, rasa nak kecing, pacak kecing dalam masjid. Orang Badui, dia tak malu apa. Sahabat-sahabat nak kerja. Nak hambak. Nabi kata, jangan. Biar dulu. Biar dia puas. Kalau kerja, kucahannya habis dalam masjid. Biar. Sudah habis itu, Nabi suruh ambil air, basuh, siram. Kemudian Nabi panggil dia, ni masjid, tempat orang buat ibadat. Bukan tempat orang kecing. Bukan tempat tu. Itu dia ajarnya. Macam-macam jenis. Termasuk rombongan orang kafir datang ke masjid. Orang kafir datang ke masjid. Mari di masjid, datang. Iaitulah padri-padri Kristian, Najran. Datang ke masjid. Bertanya soalan-soalan kepada Nabi. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dalam surah Al-Imran. Tu ayat untuk jawab soalan-soalan orang Kristian Najran. Dan bagaimana mereka nak semayang, nak buat ibadat. Nabi kata, sila buat ibadat kamu. Lalu dia semayang cara dia dalam masjid Madinah itu. Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat tanya tentang Nabi Isa. Turun ayat mubahalah. Mubahalah ni ialah Allah Ta'ala suruh Nabi ajak padri-padri dan pemimpin Kristian Najran mengumpulkan Nabi dengan anak isteri dia. Kemudian dia panggil anak beranak dia, minta Allah Ta'ala turun laknat pada siapa yang bohong di antara anak kita. Lalu mereka akan minta izin dulu. Minta izin balik mesyuarat. Setelah mesyuarat, padri dia kata, tak boleh. Kalau kita membahalah, memanglah dia betul sungguh. Dia betul sungguh. Habis. Tak ada keturunan, tak ada baka kita. Macam mana nak buat? Nak masuk Islam, tak boleh lagi. Minta damai. Nabi izinkan berdamai dan balik. Dia balik dan duduk di bawah kerajaan Islam. Dia kenakan jizyah, dia kenakan cukai pada mereka. Orang Islam dikenakan zakat, mereka dikenakan jizyah. Bila jizyah ni adalah jaza. Jaza dengan makna balasan memberi keamanan dan keselamatan kepada mereka. Itu makna jizyah. Bukan jaza ni bukan cukai kepala. Kita ketak jari duk terjemah, cukai kepala menyanak kepala dia. Terjemahan yang salah, terjemahan yang tak kena. Itu terjemahan yang kena betulkan. Jaza ialah cukai untuk menjaga keselamatan dia. Dan apabila tak boleh jaga keselamatan dia, cukai dibatalkan. Dibatalkan cukai itu. Abu Ubaidah membatalkan cukai jizyah pada orang bukan Islam bila tak boleh nak jaga keselamatan. Lalu mereka dapati cukai yang dibayar pada kerajaan mereka yang Kristian itu lebih mahal lagi, lebih susah lagi, dan mereka rela berada di bawah kerajaan Islam. Ini dia. Akhirnya mereka masuk Islam dan sebahagian daripada mereka masuk kekal dalam agama Kristian. Tak diroboh dan tak dimusnahkan gereja-gereja mereka. Ini cara. Masjid adalah menjadi tempat kegiatan. Menerima diplomat, menerima utusan-utusan daripada negara asing. Hari ini duta, Nabi menerima duta, utusan negara asing datang ke Madinah. Dan bertemu dengan Nabi dalam masjid. Dalam masjid. Kalau tak boleh orang kafir tak boleh masuk masjid. Ni ada, tak tahu ni, tak tahu hukum. Tak kena. Tujuannya untuk mengajar dia. Cuma bila masuk ke masjid, kena jagalah adab-adab, jangan pakai seluar pendek. Tu bolehlah, jangan masuk kasut-kasut. Kena ajar adab dia. Untuk memperkenalkan Islam.
Dia tak apa dia Islam. Zaman Sayyidina Umar, utusan daripada orang bukan Islam datang cari masuk ke masjid. Mana dia ketua negara, khalifah? Ketua negara kamu mana? Orang kata tak ada. Mana tahu, budak-budak pun tak tunjuk. Jangan duduk lekak tidur atas tanah. Tidur atas tanah, bau-bau kayu, bata tak ada, minyak ada setangan. Duduk ni, tak ada. Pengawal peribadi tak ada. Lalu utusan dia kata, oh ini ke? Tu ya, ni ya. Oh, tidak, pemimpin aku ada pengawal penuh orang duk jaga. Askar duk jaga dia, jaga keselamatan. Dia pun terkejut. Wahai Umar, mu adil, mu betul dengan sebab tu mu tak takut. Pemimpin aku ni zalim, jahat, sebab tu takut, kata dia. Ini masuk dalam hati dia. Bagaimana Islam itu? Inilah masjid menjadi tempat yang sangat berkesan untuk dakwah, untuk mengajak orang bukan Islam masuk Islam. Kita kena sedar. Masjid ini tempat yang sangat mulia. Apa yang berlaku pada hari ini jadi terbalik. Orang Islam tak menghormati masjid. Pernah pegawai cerita kepada saya, bila buat masjid, latih kontraktor suruh buat masjid. Kontraktor orang Islam buat masjid tipu. Semi tak cukup, pasir tak cukup, tak lengkap besi tak cukup, tak ada mana retak masjid. Ada orang kafir pula yang jadi kontraktor masjid. Ni takut, ni Tuhan Allah punya. Takut, dia kata. Ni jadi terbalik pula macam mana ni? Ini orang Islam pula tak juruh. Padahal kita orang Islam ni kena ajar bagaimana Islam ni baik. Islam ni adalah rahmat. Islam ni menunjukkan contoh yang baik kepada manusia. Yang jadi penuh ganuh hari ni ialah kerana kita tak boleh menunjukkan contoh pada orang bukan Islam. Jadi masalah. Rasulullah SAW telah memilih tapak masjid yang pertama adalah di tanah tempat baginda berhenti dan turun dari unta yang ditunggangi baginda ketika hijrah. Tanah yang dipunyai oleh 2 orang anak yatim itu dibeli dan dibersihkan dan dibongkar kubur musyrikin yang kebetulan berada di situ. Ditebang pokok-pokok tamar dan diratakan tanahnya. Kemudian di atasnya dibina masjid dengan Rasulullah SAW sendiri mengangkat batu diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Di mana Nabi pilih tapak masjid itu tempat unta dia berhenti. Kita baca dulu bila unta Nabi masuk, masing-masing nak heret masuk ke kampung dia, nak suruh berhenti ke kampung dia. Nabi kata jangan. Fa innaha ma'murah. Unta ni diperintah oleh Allah di mana dia nak berhenti. Lalu mereka biarkan lok sampai tepat unta tu berhenti sendiri dan terus menerung tu duduk. Orang tua tak tahulah makna menerung ni. Kalau gajah dia menerung, dia duduk. Dia duduk, unta pun menerung, duduk. Di situlah tempat tapak yang dipilih menjadi tapak masjid, di mana di situ tanah tu kepunyaan anak yatim, dibayar kepada anak yatim itu. Dibayar dengan harga yang mahal. Dan Nabi bayar dengan duit dia. Dengan duit yang dibawa, bayar. Nabi ambil duit mana? Nabi ada duit juga kerana Nabi berniaga. Ini kena tahu, pada masa Nabi nak berhijrah, Nabi suruh Sayyidina Ali jaga rumah Siti Khadijah dan Nabi suruh Sayyidina Ali bayar duit-duit yang disimpan kepada dia. Diamanahkan, termasuk duit-duit orang kafir. Di mana ada orang-orang kafir di Mekah ni, walaupun dia kafir, dia tak lawan Nabi. Dia kafir, dia percaya pada Nabi adalah amanah. Dia simpan duit rumah Nabi, simpan duit rumah Nabi, tak simpan duit rumah Abu Jahal. Dia tahu dah kalau simpan duit rumah Abu Jahal, habisnya buat lari dia Abu Jahal. Walaupun dia kafir, simpan duit rumah Nabi. Dan Nabi suruh Sayyidina Ali bayar balik duit itu kepada tuan dia walaupun dia kafir. Walaupun Nabi nak berhijrah, Nabi tak ambil peluang buat lari duit itu. Di sini ahli-ahli ekonomi Islam mengatakan rumah Khadijah adalah bank dalam sejarah manusia. Di mana orang simpan duit di situ. Dan Nabi melakukan mudarabah. Mudarabah dengan makna sebahagian yang disimpan itu dia perniagakan dan dibahagi keuntungannya, bukan riba. Dilaburkan di situ. Dan Nabi ada duit, ada benda, dan dia belanjakan
Khadijah ialah seorang yang bijak dalam ekonomi, yang membantu Nabi dalam ekonomi. Di sini Nabi memberi semangat untuk mendirikan masjid. Ada Nabi buat sama masjid itu. Mereka menyebut beramai-ramai, Allahumma la aisha illa aisha la akhirah, Allah mansuril ansar wal muhajirah. Wahai Tuhan kami, tiada hidup yang benar melainkan kehidupan di akhirat. Wahai Tuhan kami, berilah pertolongan kepada Ansar dan Muhajirin. Ini ialah syair-syair nyanyian yang mereka baca, memberi semangat pada masa buat masjid. Dan mereka berkata lagi, la in qa'adna wan nabiy amalu lidzaka minnal amalul mudallalu. Jika kita duduk sahaja sedangkan Nabi kita bekerja, oleh itu kita mestilah bekerja tanpa sia-siakan. Ini ialah sajak yang mereka ucapkan. Rasulullah juga bersabda, la aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma arhamil muhajirin wal ansar. Tiadalah kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Wahai Tuhan, kasihanilah muhajirin dan ansar. Masjid yang didirikan itu berdinding batu-batu, diikat dengan tanah liat. Atapnya pelepah tamar dan tiangnya dari batang tamar. Binaannya diteguhkan dengan 2 tiang dari batu dan lantainya diperbuat daripada pasir dan batu-batu kecil. Panjangnya 100 hasta, lebarnya lebih kurang itu juga. Tinggi asalnya hampir 3 hasta. Kiblatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis kerana belum lagi menerima perintah menukar kiblat. Di tepi masjid didirikan rumah-rumah dengan bilik-bilik ummahatul mu'minin, isteri-isteri Rasulullah SAW radhiyallahu anhunna. Masjid itu menjadi tempat tinggal para ahli sufa dan orang-orang fakir di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Mereka buat rumah Nabi di bilik-bilik isteri Nabi di tepi masjid. Kemudian ada ruang untuk ahli sufa. Ahli sufah ni ialah mereka yang miskin, mereka yang fakir, yang tak ada tupangan, tak ada rumah, tumpang tidur di masjid. Bukan saja tumpang tidur di masjid, tumpang makan pula rumah Nabi pula. Orang ni, tumpang makan. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis. Mengapa dia banyak meriwayatkan hadis? Kerana dia duduk tidur situ, makan situ. Dia tengok Nabi, Nabi bercakap, jumpa dengan orang. Tuhan jadikan ingatan dia kuat. Ingatan dia kuat. Dia menghafal ribu-ribu hadis. Ada orang tak erti. Orang tak erti dia tolak hadis. Hadis zaman ni dia tolak hadis. Zaman tu tak ada tape recorder, tak ada buku nak catik. Dia tak tahu bagaimana Tuhan beri kelebihan pada sahabat-sahabat Nabi ini. Ingat. Bukan saja ingat perkataan, ingat noktah, titik. Sampai begitu. Hadis-hadis yang panjang. Quran boleh hafal. Dia dengar ingat selalu, panjang macam mana pun ingat selalu. Tuhan jadikan pelik, lekat pada fikiran dia. Ini Abu Hurairah, antaranya yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha, Tuhan jadikan dia bijak. Ingat, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, banyak sahabat-sahabat yang ingat hadis, yang hafal hadis-hadis dan hafal Al-Quran. Ada juga yang sibuk hadis buat apa, Quran buat apa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mengetuan negara. Bila Sayyidina Abu Bakar dia jadi ketua negara, bila ada masalah dia cari dalam Quran, cari dalam hadis. Lepas tu bangun dalam masjid. Kalau tak jumpa hukum, ada kalangan kamu yang mana ingat ayat-ayat Quran berkenaan dengan perkara ni. Kalau ada orang ingat, bangun, beritahu. Kalau tak ada ayat Quran, ada kalangan kamu yang ingat mana-mana Nabi sebut. Kalau ada orang ingat, ingat sebut. Masa itu tak ada deh, buku-buku payah tak ada. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis tak ada, barulah dia beristihad. Dia berfikir menggunakan fikiran. Sayyidina Umar begitu juga. Tanya orang ramai. Pernah Sayyidina Umar membuat satu keputusan. Dalam ucapan dia. Lalu orang perempuan, ya Amirul Mukminin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam Quran, orang perempuan tu sekak dia tengah jalan.
Quran sebut, ayat Quran orang puan je. Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan ni betul, Sayyidina Umar salah. Umar salah. Ini dia para sahabat. Jadi mereka menghafal ahli sufah ialah mereka yang duduk dalam masjid. Yang ingat, yang hafal mukjizat, melihat peristiwa macam Nabi sangat sayang pada sahabat-sahabat ini, menghormati. Pernah Nabi kena Abu Hurairah dalam keadaan Abu Hurairah kata, aku satu hari tu aku lapar, dahaga makanan tak ada, apa ayah orang buat mari susu. Lalu Nabi panggil aku, bagi tak suruh aku minum. Aku pun bagi dalam perut aku debar dia. Habis dah dan aku dah kata. Ramai sangat orang. Susu dah banyak mana? Aku pun bagi. Habis dah. Dah ada apa. Bila habis tu, Nabi kata minum. Aku pun minum. Tak ada dah, penuh dah dia kata. Ini mukjizat. Abu Hurairah cerita dalam hadis mukjizat Nabi berlaku. Dan banyak kisah-kisah menunjukkan ahli sufah, yang telah mereka yang duduk di rumah Nabi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan ilmu. Disebut mereka ni mengadu pada Nabi ya Rasulullah. Kami ni tak ada berkuda, tak ada nak perang, tak pandai, nak berjihad, tak pandai, tak gagah, kami nak orang lemah. Mereka yang berjihad dapat pahala yang besar, fadilah yang besar. Macam mana? Nabi kata, mu sebutlah lepas sembahyang, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Fadilahnya sangat besar, sambil kelebihan kepadamu. Dia pun amal hak balik berjihad ni dengar. Amal juga. Boleh ke orang ilmu? Ya Rasulullah, hak ajar dulu boleh ke puak-puak ni pula dah? Puak-puak balik ni, tu ni. Macam mana? Nabi kata, macam mana Tuhan beri kelebihan pada mereka? Kelebihan. Jadi macam-macam kisahnya. Yang berlaku di masjid. Setelah berlaku perbincangan sesama mereka tentang cara untuk mengumumkan tibanya waktu sembahyang, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan azan. Sebelumnya ada di kalangan yang mencadangkan supaya dibunyikan loceng. Ada pula yang mencadangkan supaya ditiupkan tetuang. Ada pula yang mencadangkan dinyalakan api. Semua cadangan itu ditolak kerana ia menyerupai orang-orang kafir. Loceng cara Kristian, tetuang cara Yahudi, api cara Majusi. Perbincangan tidak menghasilkan apa-apa keputusan, sehinggalah Allah mengurniakan mimpi kepada Abdullah bin Zaid bin Abdullah bin Abdul Rabi', di mana seorang lelaki telah melafazkan azan kepadanya. Pada paginya ia terus menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, innaha la ru'ya haq, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Mereka bermesyuarat. Mesyuarat macam mana nak beritahu masuk waktu sembahyang. Ada cadangan kita pakai loceng. Loceng kan serupa dengan gereja. Tak jadi. Ada cadangan pakai tuang. Tuang ni tanduk cekong tu. Tiup dia bunyi suara. Bunyi. Dulu orang muka tarik sini. Apakah tuang? Ni cara Yahudi. Ada cadangan pakai pasang api. Orang nampak asap nampak tu masuk waktu. Itu cara Majusi pula. Macam mana? Tak ada keputusan. Balik rumah. Setelah balik itu, pagi esok masing-masing mengikut riwayatnya, iaitulah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi beritahu ke Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi semalam. Ada orang lafaz Allahu akbar, lafaz azan, lafaz bang. Melalui mimpi. Mengikut riwayatnya bukan dia seorang, ada orang lain pula beritahu. Ada malaikat lah tu. Yang mengajar iblis tak pandai bang ni. Syaitan tak pandai. Malaikat tunjuk pada sahabat-sahabat. Nabi kata innaha la ru'ya haq. Ini mimpi yang betul, kata Nabi. Mimpi yang benar. Jadi bang ni ialah termasuk yang diikrarkan oleh Nabi SAW. Dia hadis Nabi ni ialah cakap Nabi, amalan Nabi dan pengakuan Nabi. Yang diakui oleh Nabi. Maka bang. Bang pula khilaf pula. Bang. Khilaf.
khilaf masa bang, khilaf lafaz antara satu sama lain, mak tak maknya apa macam apa, balah pula pokok tajwid pula. Ini tak jadi masalah. Kemudian ada pula ulama tambah pula hayya ala khairil amal, tambah pula bang tu. Ada pula tambah macam-macam. Macam-macam. Ini perbalahan antara ulama-ulama, antara mazhab. Orang Syiah pula wa anna aliyan waliyullah pula tambah pula. Sayyidina Ali wali Allah Taala. Tambah pula balah pula bab ni. Dasar balah asal semayang sudah. Asal dia semayang sudah. Jangan balah bab-bab ni tak jadi rosak akidah dalam perkara yang seperti ini. Jadi cukuplah ini wallahu a'lam.